ومشايخنا ومعلمينا والوقوف علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لهم منا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Tuan Imam, barisan di masjid, tuan-tuan dan puan, para hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung pengajian kita daripada kitab Matan Ummul Barahin, Akidah Tulen, nurusi Matan Ummul Barahin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Imam Muhammad Yusuf As-Sanusi. Muka surat 10, 11. Allah Subhanahu wa taala bukan baru. Kita katakan Allah Taala itu lawan sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu yang pertamanya Adam. Adam ni lawan daripada sifat wajib bagi Allah Taala iaitu wujud. Lawannya tiada. Mustahil Allah Taala itu tiada. Hudus itu baru. Lawan bagi sifat Allah Subhanahu wa taala qidam. Kita telah bincangkan bahawa sifat Allah Subhanahu wa taala qidam ini, yang dimaksudkan dengan qidam itu adalah la awwala lahu, la awwala lahu, maksudnya tidak ada permulaan. Wa tar'u al-adam. Watar'ul adam ni saya rasa tertinggal kat sini. Yang ketiga ni bukan mumathalah lil hawadith. Yang ketiga adalah baqa, lawannya at-tar'u lil adam, maknanya dia tidak kekal. Baqa Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya kekal. Watar'ul adam maknanya boleh binasa bila-bila masa. Boleh binasa bila-bila masa. Maksudnya dia boleh, kalau makhluk itu boleh mati, boleh binasa, boleh rosak dan sebagainya. Jadi baqa Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak akan binasa sampai bila-bila. Jadi dia ada persamaan juga dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan, iaitu ada makhluk yang Allah jadikan ada permulaan tapi tak ada akhir. Ada dia, bila Allah jadikan makhluk tersebut, dia tidak akan binasa sampai bila-bila. Antaranya ialah syurga, neraka, arasy Allah Subhanahu wa taala, kursi, Lauh Mahfuz dan sebagainya yang Allah Taala kehendaki dia jadikan dan tidak akan rosak. Apa beza dengan sifat Allah Subhanahu wa taala baqa dengan makhluk yang tidak binasa ini? Walaupun di tiap sangkakala ada makhluk yang tidak akan binasa, yang kita sebutkan tadi, syurga, neraka, yang lain-lain itu binasa, ada beberapa yang tak binasa. Apa bezanya? Bezanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada permulaan dan dia bergantung kepada Allah Taala.
kewujudannya bergantung kepada Allah Ta'ala. Dia bermula dan ada permulaan. Bermula, ada permulaan, dan dia bergantung kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada permulaan, tidak bergantung pada sesiapa. Dia yang berkuasa menjadikan, dan dia kehendaki makhluk ini berkekalan. Adanya roh. Kejadian roh kita ini adalah kejadian yang ada permulaan, tidak ada hujungnya, tidak ada perakhirannya, tidak akan binasa. Roh tidak ada binasa, tak akan binasa. Jadi Allah Ta'ala kehendaki begitu. Bila Allah Ta'ala kehendaki begitu, bermakna sifat baqa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini berbeza dengan sifat makhluk, kerana sifat makhluk itu bermula dan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah, yang keempat ni saya nombor 10, muka surat 10 ni salah, ini nombor 4 saya tertinggal tu. Yang keempat, mumatsalah lil hawadith. Bila salah ni satu habis pun salah nanti. Mumatsalah lil hawadith, maksudnya Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk. Hawadith adalah istilah dalam ilmu tauhid. Hawadith adalah istilah dalam ilmu tauhid. Sebab kalau maksud hawadith ini maksudnya baru. Jadi kalau dalam istilah asal dalam bahasa Arab itu, bila baru, apa maksud baru? Semua benda baru. Kan? Jadi apa maksud baru di sini? Maksud dalam istilah tauhid, istilah akidah, baru ini maksudnya makhluk. Sama dengan makhluk. Kalau sebut dia hawadith dalam perbincangan ilmu tauhid, dalam perbincangan akidah, maksudnya adalah makhluk. Apa yang dimaksudkan dengan hawadith selain daripada istilah itu? Digunakan juga perkataan alam. Makhluk ni juga nama seerti dengan dia dalam usuluddin, dalam tauhid, dalam akidah, namanya alam. Alam tu sama juga dengan hawadith. Sama juga dengan makhluk, sama je. Maksud dia sama je. Kalau disebut alam, itulah makhluk, itulah hawadith. Kenapa? Kerana yang baru itu semuanya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ada dalam alam ini, yang dinamakan makhluk itu, kerana dia baru diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka disebutkan hawadith. Allah Ta'ala dekat sini dia kata bersamaan, sama, serupa dengan makhluknya. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluknya. Jadi sifat mustahil bagi Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluknya, mustahil. Contohnya mengumpamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti jirim. Ini kita telah bincangkan sebelum ini. Jirim, benda. Sesuatu benda apa sahaja yang memenuhi ruang. Umpamakan Allah Ta'ala seperti sifat sesuatu yang terdapat pada jirim. Benda warna putih, warna kuning. Benda lain ataupun bentuk sekian-sekian, maksudnya ada rupa. Termasuk juga mengumpamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai arah dari sudut jirim, berada di tempat tertentu, arah tempat masa, atas ke bawah tak boleh. Begitu juga menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang baharu, iaitu sebutkan sini baharu, ini maksudnya apa? Makhluk. Tak boleh diserupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makhluknya apa saja, atau mempunyai saiz tertentu sama ada kecil atau besar, seterusnya menyifatkan Allah Ta'ala dengan tujuan tertentu dalam perbuatan dan urusannya. Allah Ta'ala tu dia buat ni sebab ada kepentingan tertentu tadi. Allah Ta'ala jadikan alam ini, Allah Ta'ala jadikan makhluk ini tidak ada apa-apa tujuan yang tertentu, tak ada. Tak ada kepentingan peribadi. Allah Ta'ala nak jadikan dia. Sebab apa? Allah Ta'ala nakkan makhluknya kenal dia. Bila makhluk Allah Ta'ala nak kenalkan sesuatu kejadian kepada dirinya, maka Allah Ta'ala jadikan kita.
Tapi dia tak perlu pun. Tak perlu, bagi Allah Ta'ala tak perlu. Tapi dijadikan untuk itu, untuk sebab dia berkuasa. Dia nak tunjuk kekuasaannya. Kita kan kalau berkuasa, kita nak berkuasa dalam satu tempat ni, kita je yang ada. Kan, kita je yang ada dalam satu kawasan. Macam mana kita nak tunjuk kita punya kuasa? Tak nampak kan? Jadi begitu Allah Subhanahu Wa Taala sebelum jadikan makhluk ni, sebelum adanya alam ni, sebelum ada apa-apa, dialah yang paling berkuasa, dialah segala-galanya. Tetapi bila sampai satu masa dia nak jadikan makhluk ni, kerana apa? Dia nak kenalkan makhluknya itu dengan diri dia. Maka Allah Ta'ala jadikan sekalian makhluk yang ada ini, semuanya yang dijadikan itu bertasbih, bertahmid kepada Allah Ta'ala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua makhluk yang Allah Ta'ala jadikan ini, sama ada yang hidup ataupun yang mati, semuanya bertasbih kepada Allah Ta'ala. Yang mati itu ataupun sesuatu yang tak bernyawa itu kita nampak macam tak bernyawa, tapi Allah Ta'ala kata semua yang ada dalam alam ini, di langit dan di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah Ta'ala. Maknanya berzikir kepada Allah Ta'ala. Kecuali dua bangsa makhluk, jin dan manusia. Ini yang unik tu. Itu yang Allah Ta'ala bagikan akal untuk berfikir, untuk tahu tentang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak rugi, boleh ni Allah Ta'ala nak jadikan semua untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Ini kita kan terpaksa pula nak belajar kenal Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita dijadikan bukan dengan terus kenal. Makhluk lain, binatang, semua dikenal Allah Ta'ala. Ada disebutkan bahawa binatang-binatang ini, selagi mana dia berzikir ingat Allah Ta'ala, menyebut Allah Ta'ala, dia terus hidup. Mati itu, binatang itu mati, menunjukkan tempohnya untuk berzikir dah habis. Matilah. Kita yang Allah Ta'ala jadikan ini bertungkus lumus, berusaha untuk kenal Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala jadikan macam itu. Jadi kalau kita tak belajar, memang tak akan dapat. Dia bukan dekat ilham, tunggu hidayah datang, tak ada. Tak jadi macam tu. Sebab itu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala kurniakan kepada kita iman, kurniakan kepada kita Islam. Takdirlah Allah Ta'ala jadikan kita ni orang asli, tuan-tuan. Orang asli kat mana? Kat mana-mana lah. Kan terasa pula orang yang duduk sempat tu. Kat mana-mana lah contohnya kan, yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Kita yang beriman, kita tengok kesian. Orang yang tak beriman, kita kesian. Tapi bila kita cakap, mereka tak faham. Macam mana ni? Kita ni daripada kecil, Allah Ta'ala jadikan kita ni masuk Islam. Mak ayah kita orang Islam, beriman kepada Allah Ta'ala, ajar kita sembahyang, ajar. Ada perbuatan yang kita buat, ada perbuatan kita tak buat. Kita buat apa yang kadang-kadang kita buat yang baik, kadang-kadang kita tinggalkan yang baik. Itulah. Tapi maksudnya kita dah ada kesedaran tentang agama kita. Cuma ni kita perlu menambahkan ketakwaan kita. Sebab apa? Sebab orang yang tahu mesti tambahkan ilmunya. Yang kesiannya orang yang tak tahu, tuan-tuan, yang tak sedar-sedar. Puas dah bagi kesedaran, bukan tak tahu tapi tak nak buat. Itu kan rugi. Jadi Allah Ta'ala berikan perkara itu untuk kita sendiri mencari jalan kita. Kat mana kita? Orang yang tak dapat hidayah ni, tuan-tuan, tak semestinya orang tu jauh, tapi kadang-kadang orang duduk dekat pun, tuan-tuan. Lalu dekat surau, lalu dekat masjid, tak sembahyang pun. Hari-hari dengar semua azan, hari-hari dengar orang qomat, khutbah Jumaat, dengar je. Kalau kat radio tu dengar orang azan, tapi hidayah tak ada, tuan-tuan. Allah Ta'ala jadikan kita ni dapat hidayah. Itu nikmat yang paling besar lah. Jadi sebenarnya tujuan Allah Ta'ala jadikan kita ni untuk mencari jalan yang betul. Sesiapa yang tak jumpa jalan, dah cari tapi tak jumpa,
kan? Ataupun dia memang tak tahu ada jalan dia punya, kan? Macam saya kan, orang baru kat kawasan ni kan, saya nak pergi ke belakang sana, saya tak tahu jalan dulu. Orang sini tahu ada jalan kat sebelah situ, ada jalan shortcut, saya tak tahu, kan? Saya pun pusing lah jauh. Itu je jalan saya tahu. Ni umpama apa? Umpama orang yang tak dapat hidayah langsung daripada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Dia ni duduk tengah hutan, tengah padang pasir yang tak tahu apa arah. Tahu ada orang kat ujung sana tapi tak tahu apa, macam mana nak pergi, nak dapat yang tak tahu. Tak penting tu. Jadi dia pun pusing, saya pun pusing sampai separuh jalan, tak sampai pun tempat yang saya nak sampai, ke destinasi yang saya nak sampai. Orang yang macam ni, yang tak sampai, kalau sampai tu wajib dia beriman. Ni tak sampai situ, orang ni tak boleh nak beriman. Dia tak cukup syarat, iaitu apa? Dakwah. Dia tak dapat dakwah Islam. Walaupun dia berakal, walaupun dia balik, tapi dakwah Islam tak sampai. Bila dakwah Islam tak sampai, tak wajib bagi dia beriman kepada Allah Ta'ala. Sebab tak sampai. Masalahnya yang sampai macam kita ni, banyak kerja kita kena buat. Kena buat amal ibadat lebih, kena bersedekah banyak, kena sembahyang lebih, kena berzikir banyak, kena tolong orang. Sebab kita dah tahu. Lagi banyak kita tahu, lagi banyak kita kena buat. Sebab apa? Bila kita tahu, Allah Ta'ala janjikan kita syurga. Syurga tu bukan dengan kita berdoa je. Kita kena buat sesuatu untuk dapatkan syurga, sebab nilai syurga tu besar. Jadi dalam perkara ni kita dapati bahawa bukanlah semua Allah Ta'ala jadikan itu, yang binatang apa semua tu dijadikan. Bukan semua, maksudnya jin dan manusia ni dia kena mencari jalan dia untuk hidayah Allah Ta'ala. Dia kena cari. Wajib cari. وَكَذَلِكَ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَائِمًا. Okey. Sebelum kita teruskan kepada perkara yang 4 ni, ini perkara ketiga. Sebab ketiga ni saya teringat ada satu soalan dan takut habis masa kan tak sempat nak jawab soalan. Ada sahabat kita, ada jemaah kita tanya, kenapa kita nak membicarakan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan nama Allah Ta'ala. Kita ada nama Allah Ta'ala, asma Allah Ta'ala, kita ada sifat Allah Ta'ala. Kenapa kita nak bincangkan kenapa kita nak bincangkan sifat-sifat Allah Ta'ala, sedangkan kalau kita bincangkan nama Allah Ta'ala pun dah merangkumi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebenarnya perbincangan ni dah dibincangkan oleh ulama panjang lebar. Tetapi di sana ada masalah. Ada masalah. Kalau tak ada masalah, insya-Allah sampai sekarang kita menjadi orang baik je. Disebab ada masalah ni lah yang kita yang terpaksa nak belajar semua benda. Kalau tidak, kita tak ada masalah. Masalahnya apa? Kalau nama Allah Subhanahu Wa Taala, nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu nama Allah Taala ini ada 99 nama Allah Taala. Seperti yang disebutkan dalam hadis. Dalam Quran ada sebut nama-nama Allah Taala, tapi dalam hadis itu dia menyebutkan yang 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nama Allah Subhanahu Wa Taala ini tak boleh kita tambah atau kurang. Itulah nama dia. Nama dia. Dalam perbincangan ulama, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk dibincangkan. Sebab semua setuju. Umat Islam semua setuju dengan nama-nama Allah Ta'ala. 99 nama Allah Ta'ala, semua ulama semua setuju. Tak ada yang tak setuju nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang jadi masalah ialah apabila membincangkan sifat Allah Ta'ala. Bila dibincang sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ulama dulu, macam mana timbulnya perbincangan sifat Allah Ta'ala? Zaman Nabi tak timbul masalah dalam sifat Allah Ta'ala. Bila orang Quraisy
orang Yahudi bertanya tentang Allah Ta'ala, maka turun ayat Quran. Allah Ta'ala kata apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Nabi mengajar apa yang diturunkan daripada Allah Ta'ala. Katakanlah, ya Rasulullah, Allah Ta'ala itu Esa. Allah itu tempat kita bergantung, as-samad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak sama dengan makhluknya. Tak sama. Tidak sebanding, tidak standing, tak sama. Tak sama dengan makhluknya. Ada 4 sifat. Sifat ini adalah sifat utama bermulanya perbincangan sifat Allah Ta'ala. Bila kita sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala mempunyai zat, Allah Ta'ala mempunyai sifat, Allah Ta'ala mempunyai perbuatannya. Kita dah sebutkan bahawa kita bersetuju bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak sama dengan apa saja. Zatnya tidak sama dengan sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Ini asas. Asas perbincangan mengenai Allah Ta'ala, asas dia adalah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Ta'ala. Tak ada sama. Tak ada sesuatu. Bila kita sebut sesuatu, merangkumi segala-gala kejadian alam ini, makhluk ini. Jadi bila bermula dengan laisa kamitslihi syai', Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluknya, maka datang perbincangan mengenai zat Allah Ta'ala. Siapa yang bincang tentang zat Allah Ta'ala ni? Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian yang membincangkan Tuhan ini macam makhluk, macam manusia. Sebab itu mereka menggambar-gambarkan Tuhan mereka itu letak di Kaabah. Beratus berhala yang terletak di sekeliling Kaabah. Bayangkan zaman Nabi itu, Islam, walaupun Islam dah ada, patung-patung berhala di sekeliling Kaabah tu ada. Macam kita sekarang pergi ke, kita buat umrah, kita buat haji kan, pergi ke Kaabah tu. Bayangkan masa zaman Rasulullah, tepi-tepi tu semua berhala. Tawaf sekali dengan berhala tepi tu. Bayangkan dulu macam tu. Mereka gambar-gambarkan Tuhan itu macam mana. Tetapi orang Quraisy, mereka menggambarkan Tuhan itu dengan diambil gambar orang-orang saleh dulu. Gambar ni maksudnya dia buat patung. Dulu kalau dimasukkan dengan gambar tu patung lah. Sebab dia tak ada lukis-lukis macam kita ataupun ada gambar macam kita tu, tak ada. Dulu dia sebut gambar je, dulu patung lah. Mereka ukir gambar-gambar yang macam ketua mereka, orang-orang soleh, mereka ukir. Lalu mereka sembah. Kerana apa? Kerana menghormati orang tersebut. Asalnya lah. Akhirnya jadi Tuhan. Inilah yang menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Sedangkan beribadat kepada Allah Ta'ala itu tidak ada perantaraan. Tidak ada perantaraan. Ini وَمَا يُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Kami ni menyembah Allah Ta'ala. Ini bukanlah kami sembah patung tu. Sebenarnya kami nak sembah Allah Ta'ala. Ini perantaraan kami je. Itu orang Quraisy. Orang Yahudi pula macam mana? Dia menggambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu macam makhluk macam kita. Ada tangan, ada mata, ada kepala sebagainya. Cuma dia tak bentukkan saja. Orang Yahudi dia tak bentukkan. Dia percaya Tuhan itu satu. Tetapi dia bentukkan, maksud dalam kepala dia, gambar Tuhan itu macam kita. Macam manusia. Itu orang Yahudi. Ada lagi lah pecahan-pecahan tu.
Dan yang ketiganya ialah orang Kristian. Orang Kristian yang mempercayai Tuhan itu tiga. Tuhan itu tiga. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Roh, dan Tuhan Anak. Tiga. Sebab itulah bila berlakunya keadaan begini, lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu kepada Rasulullah menyatakan tentang sifat Allah Taala. Qul huwallahu ahad, Allah Taala itu esa, menafikan segala yang mengatakan Allah Taala dua, tiga dan sebagainya. Keduanya tempat pergantungan. Kalau berhala tu dihancurkan macam Nabi Ibrahim, ketuk kan, pecah hancur semua, diletak kapak kepada yang paling besar sekali. Bila dia Namrud tanya, siapa yang merosakkan semua, yang meruntuhkan, yang menghancurkan berhala semua ni? Tanyalah yang besar, dia paling besar. Kan? Jadi dia percaya banyaknya Tuhan. Sama juga dengan orang Kristian percaya banyak Tuhan. Bergantung kepada benda itu. Sebenarnya benda itu tak ada tempat. Ketiganya, orang Kristian percaya Tuhan itu ada anak. Nabi Isa itu anak Tuhan. Allah Ta'ala kata tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya bukan dia dilahirkan ataupun dia pun beranak. Kan? Sebab dia banyak masalah tu kan. Kemudian yang akhir sekali, tidak sama dengan apa sahaja kejadiannya. Menafikan zat Allah Ta'ala dan menafikan sifat Allah Ta'ala dan juga perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi asas dia apa? Laisa kamitslihi syai'. Okey. Itu satu perkara. Perkara ini di zaman Rasulullah tidak dibincangkan secara panjang lebar. Tak dibincangkan. Kerana apa? Kerana setiap kali ada permasalahan, datang wahyu, Allah Ta'ala sampaikan terus. Islam mula berkembang, tuan-tuan. Selama 1000 tahun ada satu catatan mengatakan, sejarah Islam mengatakan perkembangan Islam ini setelah Rasulullah wafat hingga 1000 tahun. 1000 tahun ni, bukan 1000, minta maaf, 100 tahun. 1000 tahun itu lama. 100 tahun selepas wafat Rasulullah. Dengan wafat Rasulullah, dengan 100 tahun pertama itu, Islam ini telah berkembang daripada China sampai ke Eropah. 100 tahun saja. Apa berlaku tu? Bila Islam ini berkembang secara drastik lah, kita kata drastik, 100 tahun boleh berkembang daripada timur ke barat secara drastik lah. Apa yang berlaku? Orang Islam masuk Islam kan? Orang bukan Islam masuk Islam. Bukan seorang, bukan dua. Beribu. Ratus ribu, mungkin juta. Agak-agaknya apa yang berlaku? Tentulah orang yang masuk Islam itu, mereka datang menyerah diri masuk Islam itu dengan pelbagai tanda-tanda, betul? Sebab kami ni dulu agama Kristian, kami ni dulu sembah matahari, kami ni dulu Hindu, kami ni macam-macam lah alasannya. Jadi kami nak tahulah dalam Islam ni apa perbincangan mengenai perkara ini. Ketika itu ulama, adakah mereka itu berdiam diri, tak menjawab soalan? Tak apa, kita ambil ayat Quran saja, kita baca je ayat Quran. Awak jangan tanya ni semua tanya persoalan ni semua ni Nabi tak ada, Nabi tak bincang. Macam tu jawab ni. Tak ada, tak boleh macam tu. Dia nak kefahaman, mesti ada kaedah untuk dibincangkan. Bukan setakat itu yang kita kata orang yang dah masuk Islam tu kan. Orang yang nak masuk Islam, nak tahu tentang Islam secara lebih mendalam. Satu cabaran. Cabaran lain ada lagi, tentu. Cabaran yang paling dahsyat sekali dalam kalangan umat Islam pada ketika itu ialah munculnya golongan Syiah, golongan Khawarij yang bawa fahaman sendiri, orang Islam yang bawa fahamannya sendiri.
itu boleh lagi lawan. Satu lagi golongan yang sangat bahaya pada ketika itu yang dipanggil apa? Dipanggil Mu'tazilah. Zaman tabi'in dimulai zaman tabi'in Hasan Al-Basri, Wasil Ibn Atta. Ketua ni Mu'tazilah ni. Apa Mu'tazilah ni siapa? Apa? Kenapa? Apa masalah dengan ajaran-ajaran lain? Ajaran-ajaran lain tu contohnya macam Khawarij, kita pegang Quran, pegang Sunnah. Yang lain semua tak boleh. Dah ada dah. Yang sekarang ni pun ada. Yang dulu pun ada. Itu namanya Khawarij. Penipu besar. Dia kata kita ikut Quran dan hadis saja. Yang lain tak boleh pegang. Mana boleh? Sebab dia ada perbincangannya. Quran itu ada kefahamannya. Ahli yang menerangkan, menghuraikan tentang kefahaman Islam dalam Al-Quran, dalam hadis. Bukan ikut kepala sendiri. Ini Nabi tak buat, tak buat. Tapi kalau ikut selera dia, ini boleh. Ada masalah. Itu Khawarij. Syiah pula. Dah lain pula. Cara dia berfikir lain pula. Fahaman ni dah berbeza. Lain. Kalau sekarang ni, yang kita tahunya apa, yang biasa orang sebut tentang muta'ah. Kahwin banyak kan. Kahwin kontrak je. Zaman tu tak ada lagi macam tu. Syiah ni, seolah-olah ni mereka kata mereka ni pendukung Sayyidina Ali. Sebenarnya tak, tuan-tuan. Dia kata je, tapi dia nak bawa satu ideologi lain supaya masyarakat boleh terima dia. Sebab orang Syiah ni, terutamanya di Iran, mereka ni mempunyai adat iaitu berpegang ataupun ta'assub dengan guru dia. Orang Iran, orang Parsi ni, dia memang ada ta'assub dengan pemimpin dia. Jadi untuk menarik masyarakat supaya masyarakat itu percaya pada diri dia, dia mengangkat jadi pemimpin dia itu macam Nabi, tak melakukan dosa. Sampai sekarang, itu Syiah punya di antara pandangan-pandangan Syiah. Mu'tazilah pula dia menggunakan akal. Ini yang paling masalah. Dia menggunakan hujah-hujah secara akal. Menggunakan hujah secara akal. Bila dia menggunakan hujah secara akal, tuan-tuan, akal kita ni berfikir waras. Dan dia menggunakan kaedah waras itu untuk memberikan kefahaman kepada masyarakat. Di antaranya apa? Saya beri contoh sikit supaya kita tak keliru. Tapi saya nak beritahu bahawa perkara ini sangat bahaya. Kerana dengan kepercayaan inilah yang menyebabkan masyarakat Islam terkeliru habis. Dan kebanyakan, kalau kita tengok sejarah Islam dulu, terlalu banyaklah. Pada awal-awalnya, pemimpin-pemimpin Islam pada ketika itu mengikut ideologi Mu'tazilah. Sebab logik. Apa yang logiknya? Allah Ta'ala itu tak tahu semua benda. Itu di antaranya. Kenapa? Kerana kalau Allah Ta'ala tahu semua benda, dia tidak akan melakukan perkara, dah tentu Allah Ta'ala itu melakukan perkara yang baik. Tetapi dalam dunia ini ada yang baik, ada yang tak baik. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu melakukan perkara yang tak baik, mustahil. Adakah kita nak kata Allah Ta'ala melakukan perkara yang tak baik? Akal. Kita pun, kalau kita tanya, saya tanya seorang-seorang, mesti tuan-tuan semua setuju. Bahaya tak? Memang lah. Takkan kita nak kata Allah Ta'ala tak baik? Contoh dia kata apa? Perbuatan kita, Allah Ta'ala itu mengkehendaki perkara yang baik-baik saja. Perkara yang tak baik Allah Ta'ala tak kehendaki. Contoh, seorang itu Muslim, Allah kehendaki. Perkara seorang itu kafir. Kafir ini Allah Ta'ala tak kehendaki. Sebab apa? Lawan daripada perintah Allah Ta'ala. Kita, Allah Ta'ala jadikan kita. Allah Ta'ala jadikan kita buat pilihan. Kita nak buat baik ataupun kita nak buat jahat. Itu pandangannya. Sebab apa dia kata? Sebab semua orang masuk syurga dengan amalannya. Yang baik dibalas dengan baik, yang jahat dibalas dengan jahat. Setuju tak tuan? Setuju tak? Saya pun setuju kan. Tapi ajaran dia salah kan.
Bayangkan kalau macam ni punya keadaan tuan-tuan, kritikal tak? Sangat kritikal. Kenapa kritikal? Kerana tak ada orang yang nak mempertahankan Islam. Apa salahnya? Okey, persoalannya apa salah? Bukankah kita buat baik dan amalan kita itu yang bawa kita ke syurga, betul? Semua setuju, saya setuju. Sebenarnya dalam ahli sunnah wal jamaah bukan macam tu. Kenapa? Kerana setiap perbuatan kita itu adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Baik dan buruk. Oh, kalau kamu kata Allah Ta'ala itu buat buruk, maknanya Tuhan itu jahat, zalim lah. Zalim lah, betul tak? Kalau buat jahat itu zalim lah. Dia tahu benda itu jahat, tapi dia buat. Zalim tak? Zalim. Ahli sunnah kata tak, bukan macam tu. Faham dia. Ini masalah kefahaman. Bukan macam tu. Allah Ta'ala jadikan kita. Kita nak buat baik, kita nak buat jahat, itu kehendak Allah Ta'ala. Yang buat tu kita. Yang buat tu kita, nisbah dia kepada kita. Nisbah tu maksudnya dijadikan kita ini sebagai tempat buat baik, tempat buat jahat. Ulama Ahlussunnah kata begini, nak mudah faham. Kita ringkaskan. Nak mudah faham ni begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjadikan apa sahaja perkara. Adakah dia mempunyai kepentingan atau tak? Ada kepentingan tak? Dia jadikan kita. Kita buat baik ke, kita buat jahat ke, dia ada kepentingan tak? Tak ada. Kita buat baik sangat, kita taat sembahyang hari-hari, tak berhenti sampai mati sekalipun. Dia dapat apa kata, dapat sesuatu tak? Kalau dia tak, orang tak beribadat kepada dia, buat jahat dia sembahyang hajat, dia rugi ke ataupun kekurangan pada sifat dia ke, kekuasaan? Tak juga. Jadi segala perbuatan yang berlaku, yang baik ataupun yang buruk, pada ahli sunnah wal jamaah tidak menjejaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila tidak menjejaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala perbuatan ni baik atau buruk, tak ada masalah bagi dia. Yang menjadikan itu baik ataupun buruk, dia lah. Ini perbuatan yang jahat, itu perbuatan yang baik. Aku suruh kau buat baik, kau buat jahat. Tak ada pilihan. Ke kita ni tak ada pilihan buat baik, buat jahat? Ada kan? Kita ada pilihan buat baik, buat jahat, betul tak? Tak ada orang yang buat jahat, saya tak sengaja buat jahat. Ataupun saya sebenarnya, saya tak sedar lah, saya buat baik sebenarnya. Tak ada. Semua orang sedar perbuatan yang baik. Jadi perbincangan ni bukan perbincangan yang pendek. Beratus tahun, tuan-tuan. Bergaduh di antara umat Islam ni, nak mempertahankan hujah-hujah. Jadi ahli sunnah wal jamaah kata, beginilah, dia kata, beginilah. Kita mempunyai kaedah yang tertentu untuk memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita, Allah Ta'ala jadikan kita. Apabila kita melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan jahat, kita katakan tadi, bukan macam Mu'tazilah, kita katakan bahawa perbuatan baik dan perbuatan jahat itu tidak akan menjejas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala yang tentukan perbuatan kita tersebut. Apa ketentuan Allah Ta'ala? Perbuatan baik ataupun perbuatan buruk ini dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak ada sesiapa pun yang masuk syurga ataupun masuk neraka dengan amalan mereka. Tak ada. Itu akhirnya begitu. Kalau kita tadi kata, oh kita ni buat amal baik, masuk syurga, buat amal jahat, masuk neraka. Tetapi akhirnya, di akhirat nanti Allah Ta'ala tentukan perbuatan baik dan perbuatan jahat. Siapa yang layak masuk syurga? Tidak ada jaminan. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada jaminan orang yang buat baik masuk syurga. Tidak ada jaminan orang yang buat jahat masuk neraka. Tak ada jaminan. Malah Ahlussunnah kata apa? Malah Allah Ta'ala itu kerana dia menjadikan manusia, dia jadikan makhluk semua, dia boleh tukar. Orang yang buat jahat masuk neraka, orang yang buat jahat masuk syurga, orang yang buat baik masuk neraka boleh.
Tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan berikan kelebihan kepada orang yang buat baik kerana mereka telah melakukan kebaikan. Ini satu hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Suatu ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah mengenai amalan-amalan. Rasulullah kata, tidak ada seorang pun masuk ke syurga dengan amalannya. Terkejut sahabat. Penat kami buat amalan ni, tak masuk syurga dengan amalan ke? Oh, begitulah. Lalu sahabat ni tanya, oh, dia nak provoke Nabi. Dia kata apa ke Nabi? Ya Rasulullah, kalau gitu, engkau, kan Rasulullah ni orang yang paling banyak beribadat kan? Ya Rasulullah, kalau gitu, engkau pun tak masuk syurga dengan amalan kau. Oh, provoke dia jadi. Rasulullah kata, oh, betul? Betul? Aku tak masuk syurga dengan amalan-amalan, melainkan dengan rahmat Allah Ta'ala. Okey, soalannya sekarang macam mana? Kita nak buat baik ke tak nak buat baik? Kena buat baik. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Buat taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Apa yang Allah Ta'ala nak? Apa yang diperintah. Tinggalkan apa yang dilarang. InsyaAllah apabila kita buat apa yang diperintah, tinggalkan apa yang dilarang, chances kita punya peluang untuk masuk ke syurga lebih cerah berbanding kita buat dosa. Peluang tu bukan menjamin. Sebab itu kita sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke syurga. Kita doa, kita minta syafaat Nabi, kita buat banyak amal soleh agar Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita. Sebab kita tidak ada kekuasaan untuk memilih jalan kita. Maksudnya kita masuk ke syurga. Oh, aku dah pilih jalan aku ke syurga. Belum tentu. Banyak juga kisah-kisah yang lain. Ada seorang hamba di akhirat nanti. Cerita di akhirat nanti. Allah Ta'ala kata setelah dia ditimbang amalnya, lalu Allah Ta'ala kata, masuklah engkau ke dalam syurgaku dengan rahmatku. Lalu hamba ni, dia tahu dia memang banyak amal soleh, dia banyak memang ikut apa yang diperintah Allah Ta'ala. Dia kata apa? Ya Allah, boleh tak aku nak minta satu permintaan? Ya Allah, boleh tak engkau timbangkan amalan yang aku buat sepanjang aku di dunia ni dulu, sepanjang aku amalan aku banyak ni, Allah, kau timbang segala amalanku ini dan engkau masukkan aku ke dalam syurga itu dengan amalan aku. Rasulullah Allah Ta'ala pandang, tengok, wahai hambaku, sekiranya aku timbang amalan engkau dengan syurga aku, kau tak layak masuk syurga aku. Sebab semua yang masuk syurga aku dengan rahmat aku, bukan dengan amalan engkau, bukan dengan amalan kamu. Amalan itu hanya Allah Ta'ala nak suruh kita buat, nak suruh kita lakukan, ikut taat saja perintah Allah Ta'ala. Selebihnya itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita dah. Maka di sini, tengok, kita ni baru cerita sikit tu. Kita nak cerita tadi bahawa asma Allah, kenapa kita bincang mengenai sifat Allah Ta'ala, bukan kita nak bincang tentang nama-nama Allah Ta'ala. Dan nama-nama Allah Ta'ala itu tidak ada permasalahan. Yang menjadi masalah ialah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kata Allah Ta'ala itu mempunyai kuasa, yang mempunyai sifat kehendak dan sebagainya. Semuanya itu perbincangan sangat luas. Sampai sekarang pun orang masih tak faham. Disebabkan perbincangan sangat luas, sangat panjang ini, menyebabkan perbincangan mengenai sifat Allah Ta'ala ini diletakkan satu tajuk yang khusus untuk dibincangkan, nak berikan kefahaman kepada masyarakat.
Kalau tak ada ulama-ulama begini, saya rasa kita tak sampai, kefahaman kita sampai ke tahap ini. Sebab itu, mana-mana agama, kalau kita tengok mana-mana agama di dunia ini, kita tidak akan dapat melihat mana-mana agama yang berani mencabar agamanya, melainkan Islam. Islam berani mencabar agama. Mencabar maksudnya apa? Saya ada bukti kebenaran agama saya. Ni dia. Sebab itu kalau kita tengok siapa? Zakir Naik. Kita tengok Zakir Naik. Dia bercakap. Betul tak? Dia bercakap. Pernah tak dia kalah? Pernah tak kita dengar orang Islam bila berhujah, berdebat kalah? Mungkin satu dua lah. Tapi pernah dalam sejarah begitu? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Inilah hasil daripada perjuangan ulama-ulama terdahulu mempertahankan agama Islam dengan meletakkan kaedah-kaedah yang begitu mantap untuk mempertahankan akidah Islam. Sebab itu agama Islam ini dicabar dengan segala agama yang ada di dunia. Dan kita juga bila belajar agama Islam, kita ini diwajibkan mempelajari agama kita. Bukan kita terima sahaja begitu, tetapi kita kena tahu bahawa agama kita ini kita pegang dengan betul. Kenapa aku percaya Allah Ta'ala itu satu? Begini. Yakin. Oh, yang lain tak, tuan-tuan. Agama Kristian, Tuhan itu tiga, tapi Tuhan itu satu juga. Macam mana tiga boleh jadi satu, satu jadi tiga? Jangan dibincangkan. Ini masalah ketuhanan. Terima sahaja. Kita tak nak macam tu, tuan-tuan. Islam tak ajar kita begitu. Kita dibentangkan dengan apa saja permasalahan yang ada, kita bincang satu persatu. Kita tak akan tinggalkan satu pun untuk meragukan kita tadi. Apa saja, insya-Allah ada jalannya untuk kita bincangkan. Ini pun panjang dah, ini bukan berkaitan ni. Jadi saya ringkaskan rumusannya ialah kenapa kita membincangkan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana perbincangannya itu sangat dalam. Kita tidak menafikan ada sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain, tetapi perbincangan mengenai 20 sifat ini adalah asas kepada perbincangan yang bukan bermula hari ini, bermula 1000 tahun dulu. Dan kemungkinan akan dipersoalkan, akan dibincangkan. Kalau tak ada ulama dulu bagi tahu kita pun tak tahu. Macam kita sebutkan, 20 sifat ini dapat setelah hampir 900 tahun baru 20 sifat kita boleh dibincangkan. 20 sifat ni, 20 sifat yang kita kata kita belajar sifat 20 ni lengkapnya pada tahun 899 Hijrah. Baru lagi 900 tahun lebih kurang. Baru lengkap 20 sifat, tuan-tuan. Nak bincang lagi sifat lain? Kalau kita ada kemampuan. Ini bayangkan. Dia bukan bermula dengan sifat wujud dibincangkan, tak. Dia bermula dengan sifat apa? Sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mempertikaikan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala mampu ke tak mampu? Allah Ta'ala jadikan apa kita ni yang kita bincangkan tadi, kita ni Allah Ta'ala jadikan kita ni melakukan perbuatan kita itu perbuatan kita ke perbuatan Allah dan sebagainya. Itu adalah perkara yang disebut sebagai sifat kudrah, iradah dan ilmu. Itu tiga. Yang mula-mula dibincangkan ni tiga sifat. Dan ada lagi lah pembincangan yang lain. Jadi sifat, jadi asma, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia tidak memberikan permasalahan yang besar. Nak amal, nak baca asma Allah Husna, baca tak ada masalah. Tetapi bila kita kembali kepada perbincangan daripada dulu, permasalahan yang kita pertahankan mengenai agama Islam adalah yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang saya nak sampaikan pada kali ini. Sebab perbincangan ini sebenarnya panjang, tapi kita ringkas ni, potong-potong mungkin kalau tak faham kita boleh tanya lagi, kita boleh bincang lagi yang akan datang. Sebab insya-Allah kita ada masa lagi.
أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لكم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ذو الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين المدين وسع عبادك المكلين واكتب النجاح الامتحان واشف مرضى وعافي المبتلى ورد شريرنا إلى ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الله تعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته